Demikian juga orang yang mencari hamba abdinya lari. Zaman dulu memanglah ada hamba-hamba abdi dia lari. Zaman sekarang ni tak adalah. Tapi mungkin para pegawai-pegawai nak cari jemaah yang hilang. Bukan jemaah tu lari, tapi dia hilang. Alamak, yes, laki yang saya tak balik lah Ustaz, tolonglah carikan laki saya ni. Dia pergi tadi daripada pagi sampai sekarang ni tak balik-balik lagi. Pegawai paksa keluar. Tapi macam mana Ustaz? Kita pegawai pun nak bermalam kat Mina. Tak apalah, ini satu keuzuran, ini satu kewajipan. Kita takut orang tua tu tak makan kat mana, tak makan, tak minum, tak lentang di Masjidil Haram. Kesian juga. Ini pun berlaku kadang-kadang orang tua-tua. Sebab tu kita minta kalau boleh, kalau kita bawa orang tua, bagus dia biar berteman dengan anak-anak saudara ke, anak cucu ke, ya, biar sama-sama jaga dia. Dan kalau boleh, rencana tu jangan ditanggalkan. Rencana tu mainkan peranan untuk pengenalan. Jadi kalau dia jatuh ke pingsan ke kat masjid, kat jalan ke, jadi orang tengok, wah ni nama sekian, wah ni Singapura, wah ni belakang dia nombor telefon pegawai pula. Dia boleh telefon. Itu pentingnya. Jadi kalau sekiranya pegawai terpaksa keluar nak cari jemaah yang hilang, habis pegawai pun tak dapat bermalam kat Mina, ini satu keuzuran, tak dikenakan denda. Demikianlah pula lagi orang yang mempunyai sakit yang menjadi kepayahan bagi untuk mabit. Dia mungkin ada orang sakit, dia tak boleh berjalan, dia kena pakai wheelchair. Sekarang undang-undang Saudi tuan-tuan dah 2-3 tahun lepas lah dah bermula undang-undang ini. Tak boleh kita bawa wheelchair ke tempat jamrah. Kalau kena tangkap dengan kamera, nanti nama syarikat travel agent tu dia kena blacklist. Ataupun nama negeri dia tu dipotong-potong. Macam tu tuan-tuan, kerajaan Saudi dia buat undang-undang. Jadi kita ni memang dah sakit, nak jalan tak boleh, nak masuk wheelchair tak boleh. Habis macam mana Ustaz sampai bermalam? Tak apa, ini satu keuzuran. Alhamdulillah, agama Allah Ta'ala tu mudah, dia berikan kelonggaran. Tak apalah, awak tak bermalam pun tidak kena denda. Itu dah tuan-tuan dia. Dan apa-apa lagi lah sebab-sebab yang seumpamanya. Itulah dia orang-orang yang memiliki keuzuran yang dibolehkan tidak bermalam di Mina. Maka yang sahih, yang benar bahawa harus bagi mereka meninggalkan mabit, dan boleh mereka meninggalkan Mina selepas tenggelam matahari pada hari nahar, dan tidak ada apa-apa atas mereka, tak ada kena denda. Jadi dia pun dah pergi ke Mina pada hari pertama 10 Zulhijjah melontar jamrah Aqabah. Kemudian masuk maghrib, ini dah masuk malam 11, dah wajib bermalam. Tapi saya tak sihat lah, saya tak boleh nak mabit lama, saya nak balik ke rumah Azizia boleh? Boleh. Walaupun dia sudah berada di Mina, malam dah mula wajib dah, tapi oleh kerana dia ada keuzuran, dia boleh keluar daripada Mina dan itu dimaafkan. Baiklah Ustaz, sekarang Ustaz dah kata wajib bermalam, wajib mabit. Kadar malamnya wajib kita berada di Mina tu banyak mana? Setengah jam ke, 1 jam ke, 10 jam ke, atau macam mana? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, alim-alim ulama kita ada membahaskan perkara ini. Dalam Imam Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa ada dua kaul, dua pendapat dalam menetapkan kadarnya wajib mabit. Jadi Mazhab Imam Syafi'i ada dua kaul tuan-tuan. Kaul yang asah, yang lebih sahih, ialah sebagian besar malam itu wajib mabit di Mina. Sebahagian besar malam wajib mabit, wajib bermalam di Mina. Macam mana pula sebagian besar malam? Jadi malam ni tuan-tuan kita kira daripada masuk maghrib sampai masuk subuh. Itu malam. Jadi katakanlah maghrib pukul 6, subuh pukul 4. Daripada pukul 6 sampai pukul 4 pagi, berapa jam ada tuan-tuan? Ada 10 jam. 10 jam tu kita potong setengah. Jadi 5 jam, 5 jam. Jadi kalau 6 petang maghrib campur 5 jam, pukul berapa sekarang? Pukul 11. Pukul 11 tu midnight. Ustaz, midnight kan pukul 12? Itu midnight orang putih lah. Ni kita midnight Islam. Midnight Islam dia berubah-ubah. Sebab dia ikut time maghrib dengan subuh. Dia berubah. Yang tengah-tengah, itu dah midnight. Jadi kalau kita dah setengah, pukul 11 tu dah setengah malam. Jadi kita kata tadi sebagian besar malam, kena lebihkan 1 jam. Jadi kalau 6 jam, jadi mana sebagian besar? Sebab
Kalau 5 jam dah setengah, ini dah 6 jam. Jadi kalau pukul 12 kita pun dah boleh keluar. Kau nak pergi mana? Aku nak balik rumah Azizia. Ini belum lagi subuh. Tak apa, yang wajib ni sebagian besar. Aku duduk tadi pada maghrib sampai pukul 12 dah. Ini dah pukul 1 dah, aku nak balik Azizia. Boleh. Itu dia punya hukum dia, tuan-tuan. Sebagian besar malam. Dan inilah pendapat yang asah, yang lebih sahih, yang lebih kuat. Ada pula pendapat Imam Syafi'i yang kedua, yang mu'tabar. Pendapat mu'tabar, pendapat yang boleh diambil kira, boleh diambil pakai. Iaitu apa dia? Semata-mata berada di Mina ketika terbit fajar. Jadi kita tidaklah duduk 5-6 jam, tak ada. Kita hanya sekadar berada di Mina waktu terbit fajar. Jadi katakanlah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dia, kita keluar daripada rumah apartmen kita. Rumah apartmen kita ni di Azizia. Kita keluar setengah jam sebelum subuh. Kita keluar, kita jalan kita ni lebih kurang dalam 20 minit. Dalam 400 meter kita pun sampai Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah ni boundary Mina dengan Mekah. Jadi kita lebihkan sikit. Lebih sikit, azan pun bunyi Allahu Akbar. Okey, kita pun tutup. Kita pun patah balik dan balik ke rumah Azizia kita dan sembahyang subuh di rumah Azizia bersama-sama. Mudahnya. Inilah yang pendapat Imam Syafi'i yang kedua, yang mu'tabar, bahawa kita hanya cukup berada di Mina ketika terbit fajar. Tapi kalau ada orang yang memang dia nak, Ustaz, saya nak ambil pendapat yang paling kuat lah, saya nak duduklah dekat Mina, walaupun 6 jam lah, okey, dia boleh duduk. Cuma kemah orang Singapura bukan dalam kawasan Mina, tapi dalam kawasan Muaisib. Habis Muaisib tu bukan Mina ke? Muaisib dia annex di mana tambahan kepada Mina. Originally dia bukan Mina, ya, tetapi dia kerana Mina pun dah sempit sangat, jadi pihak pemerintah pun dia buka lagi satu kawasan dan dia buat kemah, dan jadilah dia tu Muaisib. Jadi sebagai tambahan kepada kawasan Mina. Kalau duduk dekat Muaisib, dekat dalam kemah, boleh, terserah, duduk 6 jam, 7 jam. Tapi kena ingatlah, tempat dia tu nak pergi tempat melontar ni, tempat Jamrah ni 3 atau 4 kilometer. Balik lagi 3 atau 4 kilometer. Kalau hari kedua pergi lagi melontar 3-4 kilometer, balik lagi 3-4 kilometer. Hari ketiga pergi lagi melontar, balik lagi, semua sekali dekat 20 kilometer. Lepas tu dia pun pingsan. Apa Ustaz cakap? Bukan cakap apa, ini kita bagi tahu je lah, ya. Perjalanan tu jauh, dalam khemah pun sesak, jalan jauh, tapi dia boleh pilih. Jadi jemaah-jemaah pun tidaklah terikat dengan satu pendapat, tak terikat dengan satu pandangan. Kalau sekiranya kita nak, Ustaz, saya ni haji pertama lah, saya nak ambil yang paling besar, boleh, silakan, sebagian besar malam. Macam saya sebut tadi lah. Ada pula kan, Ustaz, saya rasa saya tak sanggup lah, kekuatan saya pun tak sampai macam tu. Saya ambil pendapat Imam Syafi'i kedua lah, yang mu'tabar, berada di Mina ketika terbit fajar. Sah juga. Dua-duanya mana satu dia pilih, dua-dua sah. Tak ada kata, dia ni sah, dia ni tak sah, tak ada. Jadi bagi pihak kami TSA, kami serahkan pilihan tu kepada jemaah-jemaah yang buat keputusan. Kami tak kata, jangan buat ni, buat ni, jangan buat ni. Tak, itu jemaah yang buat keputusan. Dan kami open. Maknanya open tu kita transparent. Ini kalau kat sini macam ni lah, kalau kat sini ini macam ni lah. Jadi begitulah kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fi qadril wajib hadzal mabit qaulani asahuma mu'zamul ladhi. Dan kadarnya wajib bagi mabit terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang asah, yang lebih sahih adalah sebagian besar dari malam, sebagian besar malam. Dan pendapat kedua yang mu'tabar, wa thani al-mu'tabar an yakuna hadiran biha 'inda tulu'il fajr. Yang mu'tabar hendaklah seseorang itu hadir di Mina ketika terbit fajar, ketika terbit waktu